terhadap garam. Lepas ni kalau tengok topik garam, alhamdulillah soalan garam keluar. Happy bila soalan garam keluar. Kita baru tengok soalan objektif. So sebelum kita jawab soalan, kita ulang dulu. Kita dah belajar tentang ujian pengesahan confirmatory test untuk anion dengan cation. Okey, ujian pengesahan anion dengan cation. Ingat kalau anion kita nak cari pakai petua, nak cari suami. Kena ulang-ulang, ingat balik. Okey. Nak cari suami. Bila nak cari suami, pusing arah kiblat. Okey, pusing tawaf macam ikut arah tawaf, arah kiblat arah tawaf. Lepas tu hati-hati. Okey, hati-hati kena cari suami yang macam mana? Alim, baik, fasih. Okey. So kemudian bila dah hati-hati cari yang alim, yang baik, yang fasih, InsyaAllah dapatlah keputusan dia, bahagia rumah tangga, menghasilkan wanita pedoman. Kemudian untuk cation. Okey, sebelum teacher terlupa, kalau kita tengok ujian anion ni, ujian anion adalah ujian kepada jenis garam, iaitu anion kita sebenarnya ada 4. Okey, kalau kita tengok nak cari suami ni baru 3. Ada satu lagi anion iaitu karbonat. Karbonat tak dinyatakan dalam ni. Sebab apa? Ujian untuk karbonat sangat mudah. Untuk karbonat kita buat macam mana? Campurkan asid. Okey, campurkan apa-apa asid. HNO3 ke, HCl ke, H2SO4 ke. So dia akan, and then pass through, lalukan gas into lime water, ke dalam air kapur. So keputusan dia lime water turns cloudy. Bila dia nak buat anion test for carbonate, ujian anion untuk karbonat, garam karbonat, senang je. Kalau dia kata garam X tu adalah garam karbonat, buktikan, buat ujian pengesahan. So kita ambil garam X, tambahkan asid, lalukan gas ke dalam air kapur. So air kapur menjadi keruh. Macam tu je. Okay. Itu untuk karbonat. Kemudian untuk cation. Okay, ingat. Untuk cation kita ada CuFeFe. Kalau CuFeFe, kuprum 2+, Fe2+, Fe3+. So kalau copper, warna apa? Kalau dalam larutan, solution warna apa? Apa colour dia? Blue. So ini blue solution. Kalau Fe2+, kalau apa? Green. Green. Green, and then kalau Fe3+, color? Brown. Yes, brown. Kalau dia jadi precipitate pun sama. Okay. Color dia sama. Kalau copper tu ni dia blue precipitate, Fe2+, the green precipitate. Kalau brown solution dia akan jadi brown precipitate. Okay. Yang kita tak confirm yang white precipitate ataupun colorless solution ni ada 6. Kita tengok kalau mula kita ada 2 reagen. Yang pertama dengan menggunakan NaOH, larutan NaOH, sodium hydroxide solution.
Yang mana prosedur dia mula-mula kita kena letak few drops, lepas tu kita kena letak in excess. So waktu few, dia punya formula dia apa kalau untuk NaO solution? Mecca nak pizza. Ni nak pizza. Apa maksud Mecca nak pizza? Maksud dia few drops of sodium hydroxide solution, ammonium ion NH, ni NH4 plus. Ammonium ion dia akan soluble. So yang duduk bawah ni maksud dia soluble in sodium hydroxide solution in few drops, dia soluble. Kalau pizza ni pizza asal dia tak larut. Ni teacher recall balik lah ya. Tak larut tapi bila in excess dia larut dalam sodium hydroxide solution. Soluble in sodium hydroxide solution. Sebab tu dia punya formula untuk NaOH solution, Mecca nak pizza. Yang kedua adalah ammonia solution. Ammonia solution, mula-mula kita letak few drops, kita letak beberapa titis. Kita perhatikan bila letak beberapa titis, ada satu saja cap. Satu saja, iaitu kalsium. Kalsium ni soluble. Yang lain maksudnya yang 4 lagi tu dia tak soluble. Siapa 4 tu? Palm dengan zaitun. Bila kita letakkan in excess, kita letakkan in excess ammonium solution, so kita nampak apa? Kita nampak palm tak larut. Yang larut hanyalah zinc ataupun kita panggil zaitun. So kat bawah ni ingat, yang kat bawah ni adalah untuk yang larut. Yang duduk atas ni maksud dia tak larut dalam reagen yang digunakan. So sebab tu kalau ammonia solution, teacher buat ringkasan palm cap zaitun. NaOH solution, Mecca nak pizza. Okay, masa ni tab masa ni. Okay, faham tab. Okay, so ada soalan tak? Boleh kita terus cuba jawab soalan? Ada soalan tak? Tak. Okay, alhamdulillah. Teacher ada orang nak masuk. Syairah dah boleh masuk belum kawan-kawan Syairah? Saya tak perasan chat. Tadi duduk tengok dekat class point. Dah dapat masuk belum Syairah kawan yang nak masuk? Oh, tengok kan? Kawan-kawan lagi yang nak masuk, mana yang belum masuk lagi? Okay. Nanti kalau ni kan macam mana Biasa kalau ni awak buka mic kalau nampak ada kawan nak masuk. Syairah, kawan dah boleh masuk belum Syairah? Dah cikgu. Okay, thank you. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Bila salt ni kena relax tau, satu-satu. Buat kalau awak takut, jangan tengok soalan dulu. Awak keluarkan siap-siap. NaO, buat macam ni. Kalau nak buat dekat tangan pun boleh juga sebenarnya. Conteng tangan ni kan. Ni atas ni NaO. Ni maksud teacher. Ni bahagian atas tangan ni adalah untuk NaO. Yang duk atas ni adalah Mecca. Ni ada 3 ruas kan. Yang ruas pertama ni, ni untuk ruangan few drops. Okay, untuk ruangan few drops. Yang ruas 2 ni untuk ruangan in excess, untuk ruangan berlebihan. So ingat, NaO, Mecca, nak pizza. So maksud dia, untuk sodium hydroxide, cation yang, lahankan sikit. Cation yang soluble in few drops, ammonium ion. Bila yang lain, jadi apa? Yang lain semua insoluble, maksud dia Mecca dengan pizza ni semua insoluble, semua tak larut. So kita kena letak in excess. Bila kita letak second step in excess, so kita boleh nampak Mecca tak larut sebab dia duduk atas. Yang larut adalah pizza, PZA, plumbum, zinc dengan aluminium. So kita buat siap-siap. Kalau risau, tak pelan sikit TV tu. Astagfirullahalazim. 10 je. Okay. So, kita buat siap-siap macam ni.
Mekca nak pizza. Kemudian amonia, kita buat yang kat sini adalah palm, cap, zaitun. Nampak ni, pizza ni IT je yang pendek. Yang pendek, huruf kecil. ZA ni buat huruf besar sebab Z ni untuk zinc, A ni untuk aluminium. So maksud dia apa? Apa ion-ion dia ni? Apa short form dia ni? Mg2 positif. Ca2 positif. NaC, NH4 positif. Pb2 positif. Zn2 positif. Al3 positif. Itu maksud Mekca nak pizza. Mami mana? Okay. So kita tengok amonia pula. P ni untuk Pb2 positif. Pam, aluminium, Al3 positif, Mg2 positif. Cap, Ca2 positif. Zaitun, Zn2 positif. Okay, itu untuk cation. Untuk anion, bubuh siap-siap. Nak cari suami. Okay. Pusing, arah, tawaf, hati-hati, 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 hati-hati. So ini alim, baik, fasih. Baru rumah tangga, bahagia rumah tangga, wanita pedoman, wanita pedoman. So baru kita tengok soalan. Macam tu. Awak tuliskan awak punya kefahaman dulu. Jangan tengok ayat-ayat yang panjang. So kita tengok. Jadual 5 menunjukkan pemerhatian bagi 3 ujian ke atas larutan X. Apakah X? So kita tengok yang pertama. Add sodium hydroxide until in excess. Tambahkan sehingga berlebihan. White precipitate which dissolve. Apa maksud teacher? White precipitate lepas tu dissolve pula. Maksud dia kat sini white precipitate which dissolve. Which ni adalah after. Maksud dia white precipitate ni mendakkan putih ni, ini adalah waktu few drops. Waktu beberapa titis. Kan dia ada 2 prosedur. Mula-mula beberapa titis. So dia kata beberapa titis mendakkan putih. Larut. Maksud dia kat sini apabila diletakkan sodium hydroxide berlebihan, larut, dia menjadi larut. Sebab tu dia kata which dissolve in excess sodium hydroxide. So ini after ni adalah in excess. Kita belajar ni lah. So kalau white precipitate dissolve NaOH, so dia dekat sini lah. Siapa ni? Ni. Waktu mula-mula dia white precipitate memang 5 ni. Magnesium, calcium, plumbum, zinc, aluminium. Mula-mula memang dia insoluble which is white precipitate. Later on, after we add in excess sodium hydroxide solution, bila kita tambahkan secara berlebihan larutan natrium hydroksida, apa jadi? Lari pula. Apa jadi? Dia dissolve. So kita tengok siapa yang dissolve. Tengok siapa yang dissolve? Siapa yang larut? Pizza. Pizza. So kat sini kena tulis. Tulis kat sini. Pizza. Ataupun awak nak buat Pb2+, Zn2+, Al3+. Tulis dulu kat sini. Kemudian tengok pula number 2. Add ammonia until in excess. White precipitate ini maksud dia adalah few drops. So dia bukan calcium. Sebab calcium at few drops dia dah soluble. Dia menghasilkan colorless solution. So dia adalah bukan calcium sebab dia white precipitate. So kita tengok kat sini. White precipitate which dissolve. Dia kata lagi dissolve. So siapa yang dissolve? Siapa yang larut? Larut dalam amonia berlebihan. Siapa yang larut dalam amonia berlebihan? Zaitun. Zaitun, iaitu Zn. Ingat yang duduk bawah teacher. Kenapa teacher letak lukis kat bawah? Duduk kat bawah ni sebab dia duduk dalam air, dia larut. Yang duduk kat atas kenapa teacher? Dia duduk kat awang-awangan, dia tak mau masuk air, dia tergantung kat atas. So dia tak larut. Yang kat atas ni tak larut. Yang bawah larut. Okay. So dia larut, kita tulis kat sini, zinc. So tengok antara dua ni. Ni dua ni adalah ujian untuk cation.
Macam mana teacher tahu? Sebab cation kan kita ada dua reagen, satu sodium hydroxide, satu ammonia solution. Yang ketiga ni, ni dah lain. Ini adalah anion. So kalau kita tengok sini, siapa cation yang mengena? Ada dua-dua kat sini. Siapa dia? Siapa dia yang ada dua-dua kat sini? Dia menepati syarat. Nitrate. Apa dia? Zinc. Yang menepati syarat dia adalah zinc. Sebab dekat sini ada zinc. Bila dekat amonia, dia kena dekat zinc. Dan bila dekat amonia, larutan natrium hydroksida, zinc pun ada juga. So kita kata zinc yang tepat. Sebab dua-dua syarat. Sebab zinc dia adalah insoluble in few drops, tak larut dalam beberapa titis tetapi larut dalam NaOH berlebihan. Okay, so untuk cation adalah zinc. So kita tak tahu zinc apa. Kita nak tengok anion pula. Yang kat belakang ni adalah anion. Dekat depan ni cation. So siapa nak tengok kat belakang, kita kena pakai kalau ni petua nak cari suami. So kita tengok dia pakai apa? Nitric acid. Mana nitric acid? Ini nitric acid. Okay. Nitric acid dengan silver. Argentum. Okay. Dia pakai acid nitrik dengan argentum nitrat. So kat sini nampak ni. Okay. Ag. So maksud dia siapa? Siapa yang pandang belakang dia ni? Siapa yang pakai untuk pakai nitrat ni? Siapa dia? Siapa yang pakai dia? Chloride. Chloride. So maksud dia punya anion. Yes, dia punya ion ialah anion dia chloride ataupun chlorida. Okay. So setakat ni ada tak yang tak jelas lagi? Ada tak? Ada tak yang tak faham? Which part yang tak faham? Ada tak? Boleh soal, tanya je. Boleh angkat tangan, tanya, boleh jawab, boleh buka mic. Ada soalan tak? Tak ada sebenarnya teacher. Okay. So kita tengok dekat soalan seterusnya. Tadi soalan SPM 2010. Nombor 28. Sekarang soalan SPM 2004 nombor 20. Antara ion yang mana berikut, yang manakah membentuk mendakan putih, larut mendakan putih. Tetapi yang ni maksud dia tetapi lah. Tetapi larut dalam natrium hydroksida berlebihan. Maksud dia few drops, beberapa titis dia insoluble. Dia tak larut. Bila letak in excess, dia jadi larut ataupun soluble. So kita tengoklah dekat dalam apa ni? NaOH, sodium hydroxide, natrium hydroksida. So kalau kita tengok NaOH, apa petua dia? Mecha nak pizza. So dia beritahu yang manakah membentuk mendakan putihnya larut. So kalau larut duduk mana? Atas ke bawah? Bila dissolve larut dia duduk bawah ni. Ini yang larut. So siapa dia? Ion apa? Ini pit ni ion apa? Okey, ionnya yang tambah. Satu, ni ion apa? Zinc. Ion zinc. Tak apa, baguslah memeriahkan kota senyap je. Ni ion apa? Aluminium. Okay, good. Aluminium. So, the correct answer is 1, 3 and 4. Jawapan dia adalah D. Okay, itu cara awak nak tengok. Biasa ayat dia memang mula-mula dia kata mendakan putih yang larut dalam ni. Kadang-kadang dia kata, tapi jarang. Tak ada yang dia kata larutan tiada warna yang larut, tak ada. Sebab bila bahan tu, maksud teacher, bila bahan tu dia dah solid few drops, contoh dia macam amonium. Kan? Few drop of sodium hydroxide, beberapa titis natrium hydroksida, ion amonium ni dah larut dah. So bila dah larut, kita tak buat further test. Kita tak buat ujian selanjutnya. So kita terus letak keluar, oh dia larut, dia amonium ion. Macam tu. Kita tak ada what happen to ammonium ion if we add in excess sodium hydroxide. Apa jadi kepada ion amonium bila kita letak natrium hydroksida berlebihan? Tak ada.
Tak ada. Okay, bila kita dah nampak dia larut, kita terus letak tepi. Kalau ayat dia untuk ni antara yang berikut yang manakah menghasilkan larutan tidak berwarna dalam beberapa titis natrium hidroksida. Itu maksud dia amonium. Okay, dia tak ada nak beritahu dua test. Kalau amonium, siapa yang dah larut, macam amonium ion, macam calcium ion, few drops of ammonia, ammonium ion, few drops of sodium hydroxide, dia membawa sekali saja. Selesai dia tak larut, dia dah larut, settle, terus letak tepi. Okay, so sebab tu biasanya memang ayat dia membentuk mendakan putih yang larut ataupun membentuk mendakan putih yang tak larut dalam larutan. Contoh dia. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Okay, good. So ini soalan SPM 2014 nombor 46. Okay, table 4 shows the observation when a series of tests are conducted to verify the anion and cation in compound X. Okay, nampak ni. Bila pakai ammonia je awak tahu ini ujian untuk cation. Sekarang dia ada buat 2 ujian je. Satu cation, lagi satu dia kata add solution silver nitrate jadi white precipitate. Kita tengok ni maksud dia ini adalah untuk cation. Anion. Dia ada 2 test saja untuk menguji cation, the presence of cation dengan anion. Satu untuk cation, satu untuk anion. Tak apa, insyaAllah boleh kita tengok. White precipitate is formed and it is soluble. White precipitate ni maksud dia waktu few drops. Mendakan putih terbentuk ini waktu beberapa titis. BT ni bukan batu ya, beberapa titis. Bukan binti anak perempuan kepada tak. BT beberapa titis, few drops. Waktu beberapa titis amonia mendakan putih dan larut. Larut ni maksudnya berlebihan. Ni berlebihan. And it is soluble, ini adalah in excess. So maksud dia kita tengok amonia tadi. Amonia macam mana nak ingat amonia tadi? Dia nak ingat amonia? Cap zaitun. Palm, cap, zaitun. So kita tengok ini adalah few drops, beberapa titis, satu saja yang larut iaitu kalsium. Sekarang ni dia kata few drops tak larut. Beberapa titis tak larut. So bukan yang ini. So in excess, berlebihan, palm tak larut, atas tak larut kan? Palm yang larut zaitun. So dia kata few drops, beberapa titis tak larut, in excess, berlebihan, soluble, larut. So larut siapa? Siapa dia kalau larut? So cation dia adalah zinc. Cation dia zinc. Macam tu cara cari hint dia tu. Okay, dia adalah zinc. Sekarang kita tengok pula anion dia. Dia kata add solution of X to silver nitrate solution. Tambahkan larutan X kepada argentum nitrate. White precipitate, mendakan putih terbentuk. Maksud dia kat sini kita kena faham. Ini bukan ujian anion yang biasa-biasa kita buat. Kalau ujian anion biasa-biasa kita buat mesti ada asid. Sekarang ni dia tak tambah asid. Ni ikut suka dia. Tapi sebenarnya daripada hint dia tu kita boleh tahu siapa X tu. Okay, tengok kat sini. X tambah dengan AgNO3 dia menghasilkan white precipitate. Ataupun mendakan putih. So kalau dia menghasilkan white precipitate mendakan putih, maksud dia adalah insoluble. So, dia adalah garam tak terlarut. Macam mana kita tahu dia garam tak terlarut? Sebab dia mendakan putih. Ni kan dia kata dia menghasilkan mendakan putih. Apa-apa mendakan putih, apa-apa mendakan maksudnya dia tak larut. Dia insoluble. So awak kena fikir. What Ag apa yang insoluble salt? What silver yang garam tak larut? What argentum apa yang tak larut?
Chloride. Yang tak larut adalah argentum chloride. So, bila kita tahu argentum chloride ni lah yang insoluble salt, so si X ini maksud dia contains, mengandungi chloride ion. Sebab kat sini mana ada chloride, kat sini nitrate. Dia bila dia bercouple, dia join dengan orang sebelah ni dia jadi insoluble. Jadi kita boleh dapat teka. Dia gabung dengan siapa orang sebelah ni sampai dia jadi insoluble. Gitulah contoh dia. Okay, so jadi chloride ion. Sebab tu dia jadi insoluble salt, garam tak terlarut. Sebab tu awal-awal teacher beritahu kena ingat soluble salt dengan insoluble salt. Kalau kata sekarang awak baru realise, alah menyesalnya tak hafal soluble dengan insoluble salt. Jangan risau. Awak belum terlambat lagi. Hafal daripada sekarang. Ingat daripada sekarang. Jangan sesekali rasa it's too late for you. No. Belum lambat lagi. Awak masih sempat sekarang. Tapi dengan syarat kena ubah sekarang lah. Jangan, tak apa, ubah nantilah. Tak boleh. Sekarang, daripada sekarang. Awak kena master. Siapa? Train diri awak. Push diri awak. Buat gambar yang macam kolam tu. Okay? Kolam, ada orang kata kolam garam. Ada orang kata ni yang ni. Ingat ni. Yang duduk dalam air, ini ada air. Yang duduk dalam air ni pertama sekali amna. Lepas tu dengan nitrat. Ini lepas tu ingat. Tapi ada satu garam iaitu nama garam dia garam karbonat. Garam karbonat ni memang tak nak apa-apa karbonat, belakang dia karbonat memang dia tak akan masuk dalam air. Kecuali amna, maksudnya amonium karbonat, natrium karbonat, kalium karbonat saja yang larut dalam air. Kemudian lagi semua larut dalam air, semua ni larut dalam air kecuali untuk sulfat. Semua larut dalam air kecuali P baca. Kemudian lagi satu untuk chloride, semua larut dalam air kecuali PB, AG, HG. PB, CA ini. Maksudnya magnesium sulfate larut. Mana yang tak dilistkan dekat tepi ni, dia larut, dia duduk dalam. Ni nak tak nak kena hafal. Bila awak hafal baru awak boleh imagine semua-semuanya. Sebab nak prepare garam, kena bantuan ilmu garam larut dengan garam tak terlarut. Awak nak buat confirmatory test, awak nak susun bahan-bahan siapa, awak nak teka bahan siapa, hint-hint dia semua mengenai garam larut dengan garam tak terlarut, soluble and insoluble salt. That's why teacher beritahu untuk yang ni solubility of salt, ketelarutan garam sangat penting untuk awak kuasai. Bukan hanya dalam topik ni. Okay, nanti ada heat of precipitation, ada haba pemendakan. Haba pemendakan itu maksud dia menggunakan penyediaan garam tak terlarut. Preparation of insoluble salt, haba pemendakan. Nanti belum lagi rate of reaction. Ada juga untuk tindak balas garam. Sebab tu kita jangan lari daripada masalah. Kita sama-sama selesaikan masalah. InsyaAllah belum terlambat lagi. Okay. So yang ni, ni jadinya ada chloride ion. So maksud dia punya anion adalah chloride. So jawapan dia cation zinc. Alright. So jawapan dia adalah B. Okay, ada soalan tak ni SPM 2014? Teacher, Ya. nak tanya untuk confirmatory test untuk chloride kan. Kalau dia tak guna silver nitrate, boleh ke dia guna HG nitrate? Kalau dalam soalan sebenarnya tak sesuai HG. HG sebenarnya dia susah nak dapati punya. So memang biasa pakai HG. Jangan pakai yang lain. Okay, pakai plumbum boleh tapi plumbum kena hati-hati sebab plumbum sulfate, lead to sulfate pun tak larut. Sebab tu kalau lead ni, kita tak pakai lead to nitrate. Kita tak pakai kat sini dia tak bagi lead to nitrate. Sebab kalau dia kata lead to nitrate solution, white precipitate is formed. Dia chloride, dia jumpa chloride pun dia insoluble, dia tak larut. Maksudnya ion lead kalau kita letakkan ion lead, jumpakan dengan ion, maksudnya kita buat lead to nitrate nak test X. So bila kita kata white precipitate produce, so kita boleh kata kalau kita pakai lead to nitrate kan, so kita boleh kata X ni adalah chloride ataupun X ni adalah
sulfate. Sebab lead to sulfate pun insoluble. Okey tak Soli? Menjawab tak Soli? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, so kalau Hg jangan pakai Hg. Memang kalau untuk kita nak test chloride memang kita akan pakai silver saja. Okey, lead tak sesuai untuk verification test atau confirmatory test untuk anion sebab lead kebanyakan dia insoluble. Lead to sulfate insoluble, lead to chloride insoluble, lead to carbonate pun insoluble. Dia banyak sebenarnya insoluble. Dia hanya soluble lead to nitrate saja yang soluble. Okey. Ada soalan? Teacher, kalau kalsium chloride boleh guna untuk test sulfate? Kalsium chloride, maksud dia kalsium chloride. Kalau nak test sulfate, maksud dia awak letak kalsium chloride. Kalsium ni dia hati-hati sikit tau. Kalsium ada certain tak silap kalsium sulfate ataupun kalsium chloride. Dia kena air panas baru dia soluble. Sebab tu kalau kalsium macam ni kan. Kalau yang kalsium ni kita jarang pakai. Kita memang tak pakai untuk verification test. Tapi kita lebih selesa pakai barium sebab barium ni dia punya solubility dia jelas. Kalau insoluble. Kalsium ni kena tengok balik. Ada satu kalsium ni, rasa kalsium sulfate rasanya dia bila dia dipanaskan dia soluble, dia jadi colorless solution. So bila solution tu dah sejuk, dia akan jadi white precipitate balik. Dia reversible. Sebab tu kita consider dia sebagai insoluble. Sebab tu kita katakan calcium sulfate insoluble. Okay. So sebab tu teacher kata ada yang tanya yang pasal ni kan, boleh tak kalau nak, yang rasa Yana sebelumnya yang tanya ni kan, boleh tak kalau letak asid apa-apa ke ataupun tukar ni kan. Teacher memang tak advise untuk tukar alim, fasih, baik ni kan. Sebab macam Ag ni untuk chloride memang Ag saja yang paling sesuai. Lead tak sesuai, Hg tak sesuai macam teacher beritahu. Kalau untuk sulfate memang barium saja yang sesuai. Kalsium tak sesuai. Okay. Yang ni ion ni untuk nitrate. Okay. Okay tak? Boleh tak? Boleh teacher. Okay, good. Okay, so kita tengok dekat soalan seterusnya. Okay, dah pukul berapa ni? Dah pukul ni dah update dah 30 minit rasanya ni. Soalan seterusnya Sekejap. Okay, last lah sebab yang nombor 17 ni dah tak ada kaitan dengan ni. Tengok last soalan 2015 nombor 32. Confirmatory test to confirm the presence of nitrate. Okay. Yang manakah reagen yang sesuai? So macam biasalah. Nak cari suami. Pusing. Ikut tawaf. Hati-hati. Okay. Lepas tu alim. Baik. Fasih. Okey, bahagia rumah tangga, wanita pedoman. So kat sini dia nak ujian untuk nitrate. So nitrate kena tengok dekat sejarah silam dia. Maksud dia inilah set dia. Yang mana asid dia adalah sulfuric acid dilute, asid sulfurik cair, larutan ferrum 2 sulfat dengan concentrated sulfuric acid, asid sulfurik pekat. So kita tengok apa reagen dia. Reagen bahan dia bukan asid hidroklorik. Kalau asid hidroklorik adalah untuk sulfate. Okay. Kemudian dilute nitric acid bukan, nampak ni kan dia asid sulfurik. So jawapan dia adalah D. Brown ring, cincin perang terbentuk. Macam tu saya beritahu, bila awak dah nekat nak pakai teknik ni, teruskan pakai teknik ni, biasakan. Okay, jangan ubah-ubah. Kalau ubah-ubah nanti awak yang akan get confused. Okay, ada soalan apa-apa? InsyaAllah hari ni rasanya setakat ni saja. Ada soalan apa-apa tak?
Ada soalan apa-apa?